Bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mampan, Sabah sentiasa mengalu-alukan kehadiran pelabur asing khususnya dari China untuk meneroka peluang pelaburan strategik di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Sabah mempunyai potensi besar merangkumi pelbagai sektor utama, termasuk industri minyak dan gas, tenaga, ekonomi biru, pelancongan, pertanian moden serta industri berkaitan teknologi hijau. Kerjasama pelaburan dengan China dilihat berupaya memberi manfaat bersama, khususnya dalam pemindahan teknologi, penciptaan peluang pekerjaan dan pembangunan rantaian ekonomi tempatan. Beliau menyatakannya ketika menerima kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Dr. Su Xinglong di Menara Kinabalu. Sementara itu, Dr. Su memberi taklimat mengenai pelbagai program dan aktiviti yang dilaksana pihaknya dalam usaha memperkukuh hubungan diplomatik, ekonomi dan kebudayaan antara Sabah dan China. Beliau turut menjemput Ketua Menteri menghadiri beberapa majlis rasmi anjuran Pejabat Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu tahun depan. Selain menyampaikan jemputan lawatan rasmi ke beberapa wilayah di China bagi meneroka potensi kerjasama lebih luas. Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB merancang pembangunan pekan baru di Sabah bagi memperluas akses perumahan kepada rakyat serta memastikan pembangunan perumahan mampu milik dapat dinikmati lebih ramai rakyat di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata 39 pekan baru di Sabah kini berada dalam perancangan LPPB. Beliau memuji usaha LPPB menambah baik pekan sedia ada dan memastikan projek baru dilaksana dengan segera. Yang saya sebutkan baru-baru ini ada 9 buah, tapi yang sudah sedia ada akan ditambah lagi oleh pihak LPPB. Dan mudah-mudahan yang 9 ini akan dapat kita laksanakan segera, sementara yang sudah sedia ada ditambah lagi juga akan diteruskan. Saya yakin LPPB dapat melaksanakan dengan baik dan berjaya. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan kerja ke LPPB di Kota Kinabalu. Datuk Arifin turut menekankan kepentingan LPPB mengusahakan tanah sendiri selain mengenal pasti tanah kerajaan yang masih ada bagi membolehkan lebih banyak projek perumahan dibina demi manfaat rakyat. Projek ini dijangka menyokong pertumbuhan komuniti setempat serta memberi peluang kepada rakyat memiliki rumah di kawasan yang lebih terancang. Sistem sokongan sosial masyarakat terus diperkasa menerusi program Jelajah Kasih Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS Yayasan Kebajikan Negara YKN. PSSS berfungsi sebagai pusat sehenti bagi membantu individu yang berdepan tekanan emosi, krisis keluarga dan cabaran kesihatan mental melalui khidmat kaunselor profesional. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, isu kesihatan mental dan keganasan rumah tangga memerlukan pendekatan menyeluruh yang merangkumi empati dan intervensi awal, bukan sekadar penguatkuasaan undang-undang semata-mata. Pendekatan turun padang kami ini adalah berasas kepada komuniti yang mana ramai yang sebenarnya memerlukan bantuan. Tetapi dia tak tahu ke mana nak pergi. Jadi kita memberi mereka maklumat mengenai ke mana nak pergi, siapa nak nombor berapa nak dikontak. Inilah pusat setempat kita ada kaunselor kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Jelajah Kasih PSSS YKN di Penampang. Di Sabah, perkhidmatan ini telah dilancarkan pada Mei lalu dan telah menjelajah ke beberapa lokasi iaitu Papar, Tawau, Lahad Datu dan Penampang. Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal TWG Penstabilan Harga Sabah dan Labuan menjadi ruang perbincangan dan penyelarasan usaha bagi langkah penstabilan harga barangan dapat dilaksanakan secara berkesan dan berterusan. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali yang mempengerusikan mesyuarat tersebut berkata, ia demi kepentingan rakyat. Beliau berkata komitmen bersepadu antara semua pihak amat penting bagi memperkukuh pelaksanaan di peringkat negeri, mengambil kira realiti setempat serta cabaran rantaian bekalan agar dasar yang dirangka benar-benar memberi manfaat kepada pengguna.
Mesyuarat TWG bersama KPDN, agensi persekutuan dan negeri yang berkaitan, turut dihadiri Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal. Perkhidmatan bas ekspres di Sabah berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Krismas dengan penekanan utama diberikan kepada aspek keselamatan penumpang. Presiden Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah Sebok Datuk Donald Hanapi berkata, semua operator bas digesa memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta mematuhi ciri keselamatan yang ditetapkan. Jadi bila mana kita dapat kontrol, keadaan keselamatan ini terjamin. Sebab itu kita minta semua penumpang-penumpang yang hendak balik kampung sempena dengan cuti Krismas dan cuti sekolah ini agar menggunakan perkhidmatan bas. Kerana perkhidmatan bas ekspres ini pada saya cukup tinggi, di mana kita menyediakan berbagai kemudahan. Setiap bas diwajibkan mempunyai tali pinggang keselamatan dan pemandu serta konduktor hendaklah membuat pengumuman lisan kepada penumpang sebelum memulakan perjalanan. Langkah keselamatan turut diperkukuh menerusi kerjasama dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP dengan bas hendaklah dilengkapi dengan sistem GPS untuk tujuan pemantauan lokasi dan kawalan had laju bagi memastikan keselamatan penumpang. Seramai 85 murid tahun 6 daripada 5 sekolah agama negeri SAN di Dun Lumadan menamatkan pengajian. Majlis graduasi yang diadakan buat julung kalinya itu melibatkan SAN Western, SAN Lumadan, SAN Lubak, SAN Batandok dan SAN Gadong. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata penganjuran graduasi secara bersama ini merupakan inisiatif guru besar sekolah terlibat bagi memberi pengiktirafan lebih bermakna kepada pelajar. Pada hari ini kita melihat anak-anak kita yang telah pun mempunyai peningkatan dalam keputusan ISARIU yang telah diumumkan pada 18 bulan yang lepas. Dan sudah tentu dengan adanya peningkatan ini, kita melihat usaha para guru kita sebelum ini adalah membuahkan hasil yang diharapkan. Bukan saja guru, tapi kepada ibu bapa dan kita selaku pemimpin. Mengharapkan usaha dan inisiatif ini perlu diteruskan supaya kecemerlangan anak-anak kita sentiasa menyerla. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Graduasi tahun 6 Sekolah-Sekolah Agama Negeri Zon Lumadan di Dewan Terbuka SAN Western Beaufort. 10 pelajar daripada 5 buah sekolah tersebut mencatat markah tertinggi dalam peperiksaan Sijil Rendah Agama SRU tahun ini. Sumbangan insentif pendidikan sebanyak RM500 hingga RM1,000 turut diberi kepada pelajar cemerlang. Sangat gembira dan sangat berterima kasih kepada orang yang membantu kami di sini dan memberi hadiah, memberi sokongan. Dan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kami dari dulu lagi. Dan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan sokongan yang baik kepada kami. Perlu diteruskan supaya membakar semangat murid-murid untuk mendapat hadiah. 19 individu terdiri 16 warga negara dan 3 warga asing diperiksa dalam operasi Inspektorat Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah di Ranau pada Khamis. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, JIM Sabah memaklumkan operasi pemeriksaan di kawasan sekitar daerah berkenaan melibatkan 5 orang pegawai. Pemeriksaan mendapati semua pekerja asing diperiksa mempunyai PAS yang sah dalam tempoh sah. Operasi inspektorat bermula 9 pagi itu bertujuan memantau pematuhan terhadap undang-undang di bawah Akta Imigresen 1959, 63, Akta 155 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 khususnya dalam memastikan pekerja asing yang bekerja di premis tempatan mematuhi syarat. Selain pemeriksaan ke atas pekerja asing, majikan dan pengurus premis dinasihatkan agar tidak menggaji atau melindungi warga negara asing yang tidak mempunyai PAS yang sah. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Dayang Fariza. Salam Malaysia Madani.